Zulkarnain ni tarikhnya bila? 500 tahun sebelum Masihi. 500 tahun sebelum Masihi. Kalau dia kata atini Zubar al-Hadid, mana relau yang ada waktu tu yang manusia temui lah? Melayu ya. Mana? Kat mana relau kat mana? Dekat Sungai Batu, dekat tempat kita. Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV. Oke teman-teman semua, hari ini kita masih melanjutkan melihat atau mereaction ceramah Ustadz ya dari Malaysia. Dan kali ini kita mau tengok Ustadz yang sudah lama aku nggak reaction juga, yaitu adalah Ustadz Amin. Dulu Muhammad Al-Amin namanya Ustadz ini ya, tapi sekarang ganti nama atau gimana ya? Ustadz Amin namanya ya, nama beliau sekarang ya. Nah ini dia ya. Ini di channelnya Ustadz Amin sendiri. Jangan lupa di subscribe guys ya, sampai banyak-banyak ini ya. Ini masih 58.000 guys, kurang banyak guys. Banyakin lagi sampai 1 juta 2 juta gitu ya. Nah ini tajuknya Rahasia Alam Semesta. Apa nih guys? Relau itu apa guys? Relau tertua di dunia kaitan dengan Zulkarnain. Gak tahu aku relau itu apa guys. Kayaknya bagus ini ya. Rahasia Alam Semesta, kan Ustadz Amin ini juga sering berceramah tentang alam semesta, tentang rahasia-rahasia alam ya. So langsung aja kita tengok ya. Aku nggak tahu juga ini artinya relau itu apa guys. Mungkin kalian ada yang tahu, komentar di bawah juga ya guys ya. Relau atau relau ya. Yuk langsung aja kita tengok ya. Indo React. Dalam kedalaman 40 meter, waktu tu dah petang nak maghrib dah. Apa ini? Kita pun tengah naik dalam lebih kurang dalam 25 meter. Saya nampak macam pocong. Ui, berderau darah saya dekat dalam air tu. Jalan macam ini lah, dekat Bali tu lah. Di Bali? Jadi saya pun terkejut lah. Waktu tu saya training sebagai instruktor. Jadi instruktor saya tu tengok saya, dia kata, maknanya, okay, sekejap, okay, kau tengok aku. Oke, ini menarik nih kayaknya guys. Okey. Malam ini saya diamanahkan untuk tajuk Rahsia Alam Semesta. Rahasia Alam Semesta. Jadi saya akan bahaskan rahsia alam semesta ni daripada 5 bab. 5 bab. Secara ringkasnya daripada 5 bab. Okey. Yang pertamanya iaitu mengenai alam semesta kita. Bab pertama alam semesta kan. Ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, alam semesta kita ni dia banyak misteri sebenarnya. Banyak banget misteri. Ada misteri yang disebut dalam Al-Quran, ada disebut dalam hadis Nabi SAW. Ada yang orang-orang tua kita dulu jumpa. Oh. Okey? Ya. Contoh, kalau orang tua-tua kita pernah jumpa saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada belajar mengajar agama ni, saya mengajar diving ya. Ya. Jadi saya mengajar diving agak tinggi juga, alhamdulillah. Saya mengajar bomber, saya mengajar polis juga. Oh. Ada satu hari itu saya menyelam di Bali. Oh ya, di Bali. Dalam kedalaman 40 meter, waktu tu dah petang nak maghrib dah. Kita pun tengah naik dalam lebih kurang dalam 25 meter. Saya nampak macam pocong. Berderau darah saya dekat dalam air tu. Jalan macam ini lah, dekat Bali tu. Jadi saya pun terkejut lah. Waktu tu saya training sebagai instruktor. Jadi instruktor saya tu tengok saya, dia kata, maknanya, okay, sekejap, okay, kau tengok aku. Dia pergi dekat situ tu, dia tolak benda tu. Benda tu bergerak macam ni lah. Kan? Bila kita naik, saya naik, dia tanya, kau tahu tak apa tadi itu? Kan? Jadi dia kata itu adalah ghost piper fish. Maknanya jenis fish. Ikan kan? Macam pipe tu, tegak tu. Ghost, hantu. Nama dia pun ghost piper fish. Ni maknanya dalam dunia ni banyak makhluk-makhluk yang pelik sebenarnya. Contoh, kan, semua makhluk yang hidup dalam dunia ni adalah maknanya memerlukan oksigen. Ya, betul. Hatta ikan-ikan pun sebenarnya dia perlukan oksigen sebenarnya. Betul. Tapi dalam kedalaman 1000 meter,
2,000 meter, 3,000 meter, ada oksigen tak sampai dalam air itu. Jadi saintis bawa selam, kamera, ada hidupan, tetapi mereka tak pakai oksigen. Dia pakai Tak pakai oksigen ya, yang sudah paling bawah-bawah gitu. sulfur ataupun belerang-belerang daripada bumi ni yang keluar. Itu dia hidup pakai itu. Jadi sebenarnya dalam dunia ni banyak mana makhluk-makhluk yang misteri, dan Dia ada pakai yang oksigen misteri itu di disebut bawah. dalam hadis Nabi SAW. Contoh macam binatang atau makhluk misteri yang ada dalam hadis Nabi sebut, contohnya adalah Dajjal. Ya, Dajjal tu makhluk misteri, maknanya tak macam kita dah. ya. Antaranya adalah Jassasah. Jassasah, tu ya. ada Yang satu penunggu orang sahabat pulau bertemu, Dajjal itu. kan? Berbulu-bulu, kepala dengan kaki dia sama, banyak bulu sampai tak tahu mana kaki mana kepala. Oh, ya. Ada dipanggil Ya'juj dan Ma'juj, ataupun dalam bahasa Ya'juj, Inggeris Ma'juj. Gog dan Magog. Kan? Jadi banyak lagi, Burak, Grok, binatang ya. tunggangan. Nabi SAW juga adalah antara makhluk aneh yang memang kita tak nampak pun. Jadi dunia ni memang banyak misteri sebenarnya. Ya. Sama ada disebut dalam hadis Nabi SAW, kan? Ataupun dalam Quran Allah SWT sebut, kan? Mengenai makhluk-makhluk, dan juga ada juga benda-benda yang orang tua-tua kita, orang maknanya orang lama-lama pernah jumpa, Ya. yang diceritakan kepada kita tu. Itu dunia ni. Okey. Banyak banget misteri. Begitu juga dengan langit. Langit juga dia ada misteri-misteri dia. Okey. So habis bab 1. Bab 1 adalah saya nak cerita 5 bab je. Jangankan langit ya, bumi aja belum banyak yang kita tahu gitu kan. Di dalam laut aja belum semuanya dieksplor oleh manusia gitu kan. Di dalamnya bumi juga belum semuanya dieksplor. Banyak banget misteri yang di luar nalar kita sebenarnya ya guys ya. Apalagi langit ya. Bab 1 adalah misteri alam semesta. Maknanya memang wujudnya misteri dalam alam semesta ni, Ya. Okey. Bab yang kedua. Bab yang kedua saya nak cerita mengenai misteri langit pula. Nah, misteri langit. Okey. Kalau hari ni kita keluar sekejap lagi, kita perhati ke langit, kita akan nampak banyak bintik-bintik bercahaya. Bintang. Bintik-bintik bercahaya tu bintang-bintang. Bintang-bintang tu sebenarnya matahari-matahari. Matahari-matahari. Matahari. Kita ni, bumi ni hidup dalam ataupun berada dalam satu gugusan lebih daripada 100 bilion bintang-bintang. Mana matahari-matahari, banyak matahari. Bukan ada satu matahari je kita. Ada matahari yang ada sistem planet. Dia panggil sistem solar dia. Maksudnya matahari kita ada bumi, ada planet Mareh, ada planet-planet yang lain. Tapi di sana ada matahari-matahari yang besar-besar tu, kan, yang ada sistem solar dia sendiri, ada sistem-sistem dia sendiri. Ada yang tak ada, hanya ada bintang saja, ada matahari saja. Jadi kalau kita tengok langit kejap lagi, kita tengok bintik-bintik itu sebenarnya matahari-matahari yang banyak bertaburan, lebih 100,000 bilion. Dekat atas tu matahari-matahari yang duduk dekat gugusan kita ni. Gugusan kita ni dipanggil galaksi Bima Sakti, ataupun bahasa Inggerisnya Milky Way. Mana banyak, sangat banyak, kan? Dan galaksi ni ataupun dipanggil galaksi ni ataupun gugusan ni banyak lagi pula kat dalam alam ni. Alam sangat luas. Boleh bayang tak macam mana Nabi SAW Isra' dan Mi'raj keluar daripada alam ni macam mana? Macam mananya sistem solar kita matahari, kemudian ada planet. Dekat sana ada lagi matahari, ada planet-planet lain. Baru-baru ni saintis ada jumpa. Ada selain daripada matahari dan planet-planet, ada bumi kita ni, ada satu lagi matahari, ada planet-planet. Planet tu sebiji macam bumi. Oh ya. Kan? Ada oksigen. Kan? Cuma mereka tak jumpa lagi tanda-tanda ada hidupan ataupun tidak. Nama planet tu planet Kepler. Ya, Kepler. Siapa yang ada Google kejap lagi boleh Google Kepler. Planet Kepler. Kalau bumi kita ni warnanya biru, planet Kepler ni warnanya hijau. Tapi dia berada dalam sistem matahari yang lain. Ini misteri langit yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
Bertasbihlah bagi Allah apa yang ada di langit dan Langit dan di apa yang bumi. ada di bumi. Misteri. Bumi ni pun banyak rahsia, langit tu lagi lah macam-macam rahsia. Jadi bab kedua adalah bab misteri langit. Okey. Ya. Jadi bintang-bintang ni ataupun matahari-matahari yang banyak yang kita keluar tu, sebab tu matahari banyak yang jauh sangat daripada kita tu. Dalam beberapa ketika matahari ni dia akan menjadi tiba-tiba terlalu panas. Contoh nak pada senang faham. Kita berada dalam dewan ni kan. Kalau terlalu panas tiba-tiba bahang sangat dewan ni. Jadi matahari ni pun sama juga. Apabila dia terlalu panas, dia meletup. Dia meletup Ada yang meletup, bintang ni mati terus. Ada yang meletup, dia jadi kecil sikit. Istilah meletup tu nak senang faham dia panggil supernova. Supernova. Dalam Quran, ada di depan kita ni hafal Quran, surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala sebut kisah ini. Fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Ketika langit ini meletup, maka kamu akan lihat dia seolah-olah bunga mawar yang berminyak. Ada ya di Al-Quran ya. Di matahari kalau meletup, Quran sebut dalam surah Ar-Rahman maksudnya Ar-Rahman. kamu meletup dia warna merah. Tidak orang ke Quran ni. Ahli astronomi tengok pakai teropong-teropong yang canggih, masya-Allah betul. Warna merah. Tapi kita tak nampak lah. Ada ya di Al-Quran ya. Aku baru tahu guys kalau ada kisahnya di Al-Quran yang supernova gitu. Kita cuma nampak bintang-bintang macam klik-klik, tapi ada dah mati. Dia panggil supernova. Supernova terlalu panas dan meletup. Ada yang mati terus, ada yang jadi kecil. Matahari yang kat luar sana tu ada yang lebih besar daripada matahari kita pun ada. Ya betul. Okey. Jadi ketika peristiwa supernova ni meletup ni, matahari ni dia akan menghasilkan logam-logam. Logam ni besi dan sebagainya. Logam-logam ni. Dan logam-logam ni berterabur dekat alam semesta. Ya, emas juga kan bukan dari bumi. Dan ada di antara logam-logam ini dia jatuh ke muka bumi kita. Ya. Dia jatuh kat muka bumi ni. Ada logam yang dinamakan besi. Kalau kita tengok tabel kimia tu, adik-adik nanti boleh tengok tabel kimia tu. Besi ni nilaiannya adalah 26. Maknanya matahari yang meletup tu yang menghasilkan besi dia besar, tapi cuma saiz dia lebih kurang senang faham lah 26. Tapi kalau emas, emas dia punya nombor tu 78. Maksudnya matahari yang ataupun bintang yang meletup yang menaikkan emas lebih besar lagi, 78. Dia ada titanium lagi lah. Dia ada lagi macam-macam lah jenis-jenis logam ni. Jenis logam ni dia bertaburan kat muka bumi ni. Ini misteri alam semesta ni. Okey? Ya. Okey, habis bab yang kedua. Saya nak cerita 5 bab je. Okey, bab pertama tadi misteri alam, memang real wujud. Yang keduanya saya cerita mengenai misteri langit. Mana wujudnya satu dalam Quran, maknanya kejadian bintang ni meletup. Iya, bintang meletup itu baru dalam tahu. surah At-Takwir Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah bersumpah. Fala uqsimu bil khunnas wal jawaril khunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Surah Takwir. Ayat 15. Aku bersumpah daripada bintang yang bersinar dan bintang yang malap, dan Padam, malap itu padam. subuh waktu pagi apabila dia bermula, dan pada waktu petang apabila dia gelap. Banyak saya nak bawa ayat Quran, banyaklah mengenai kisah bintang-bintang meletup dan sebagainya. Okey. Bab yang ketiga. Bab ketiga saya nak cerita pula bagaimana logam-logam yang berteraburan di ke atas angkasa ni ada antaranya yang jatuh kat muka bumi. Ya.
jatuh kat muka bumi ni. Jadi bertaburan bumi kita ni bagusnya dia ada protection. Ya. Mana-mana unsur-unsur yang nak masuk ke muka bumi ni dia akan terbakar. Okey? Jadi yang terbakar tu kita orang Melayu panggil tahi bintang. Pernah nampak tak? Tiba-tiba macam pernah nampak tak? Meteorit tu. Pernah nampak tak? Iya, iya. Tahi bintang. Okey? Dalam bahasa saintifiknya dipanggil meteor. Bahasa saintifik. Jadi meteor ni istilah benda-benda yang daripada langit ini, batuan ke logam ke, dia terbakar. Okey? Terbakar. Kalau tak terbakar, Meledak bumi. jatuh tiba-tiba kita dengar tengah kuliah kat sini. Tak usah banyak lah jatuh besar botol ni pun. Kan? Kalau lah botol ni saya baling terkena kepala kita pun sakit. Ini di berlangit sana tu lah. Kan? Allah punya kuasa terbakar. Terbakar tu dipanggil meteor atau tahi bintang. Jadi kalau dia jenis batu-batuan, dia hancur, habis. Tak sampai kat muka bumi dah. Iya. Okey? Kalau dia besi, dia sampai kat muka bumi ni. Ini dipanggil meteorit. Meteorit. Pula istilah Ini dia. ya. Meteorit. Maknanya sampai ke bumi, Besi. meteorit. Kalau dia Meteorit. kata kat langit, dia panggil meteor aja, tak bintang. Atau orang Melayu kita panggil tak bintang. Cik bintang ya. Baru tahu Maka juga. ada logam yang turun berbentuk besi. Dalam bahasa saintifik dipanggil ferrum. Ada berbentuk emas. Ada berbentuk perak, ada berbentuk titanium dan berbagai-bagai lagi. Berbagai lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Hadid ayat ke-25. Wa anzalnal hadid. Kamilah yang menurunkan logam-logam ini, besi ini. Fihi ba'sun. Dari langit semua itu. Dia ada kekuatan. Iya. Dia wa manafi'ul linnas, dan ada manfaat kepada manusia. Iya. Logam-logam dia jatuh kat muka bumi ni. Okey? Allah sebut dalam Quran benda tu. Mana wujudnya kejadian, maknanya logam tadi itu daripada supernova meletup, terbakar, kemudian jadi logam tu, dan ada logam tu jatuh kat muka bumi. Allah sebut Allah lah turunkan benda itu. Okey? Oke. Habis bab ketiga, iaitu turunnya logam daripada angkasa. Okey. Kemudian bab keempat, logam ni turun, dia jadi apa? Dia jadi apa logam ni turun? Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala beri ilmu mengenai logam ini adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ni tarikhnya bila? Kurang lebih 1000 tahun sebelum Masihi. Ya. Kita kan tahun 2000 Masihi. Nabi Daud 1000 tahun sebelum Masihi. Maknanya daripada kita lebih kurang 3000 tahun. 3000 tahun ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana Nabi Daud diberikan mukjizat, dia boleh melenturkan besi. Ya. Kita baca surah Al-Baqarah tadarus pada bulan Ramadan. Bagaimana kisah waktu tu 3000 tahun lepas ada satu orang raja namanya Jalut. Jalut nama dia. Dia tengah dapat jumpa besi, dia gairah nak dapat besi. Maka dia pun menawan negeri, satu negeri ke satu negeri. Akhirnya dia nak menawan Jerusalem. Maka penduduk Jerusalem sudah takut. Sebab Jerusalem atas bukit. Bukit-bukit banyak besi. Jadi dia mohon pada Allah Subhanahu wa taala suruh datangkan pemimpin untuk lawan Jalut ini. Maka Allah datangkan pemimpin namanya Talut. Talut ni petani. Jumpa tak baca Quran nama Jalut dengan Talut? Iya. Jumpa? Kalau kita yang biasa baca buku orang putih, biasa dengar tak? David and Goliath. David and Goliath. David and ya. Goliath tu kisah Nabi Daud dan juga Jalut tu. Jadi mereka berperang. Nabi Daud waktu tu budak lagi. Mereka macam adik-adik di umur 16 tahun macam tu lebih kurang. 14, 16 macam tu. Dia yang bersama-sama dengan Jalut. Dia bersama-sama dengan Talut berperang side by side, sama-sama ni. Tapi sampai dah dekat dengan Jalut, Talut dah luka parah. Dia kata, Daud, aku harap pada engkau je lah ya. Maka Daud pun meneruskan, dan Daud dapat membunuh Jalut. Wa qatala Dauda Jalut. Wa qatala Daudu wa Jalut. Mana apa nama? Daud dapat membunuh Jalut. Dan Allah SWT kemudian bagi ilmu besi. Nabi Daud ni dia boleh melenturkan besi.
Mau tengok. Bila tarikh Nabi Daud? 1000 tahun sebelum Masihi. 30 tahun bagi kita lah. Itu sejarah. Dan semenjak itulah manusia pandai mengolah besi ni jadi senjata, jadi baju besi, jadi macam-macam lah. Kan sampai akhirnya Nabi Daud tu maknanya dapat membuat berbagai-bagai dengan ilmu besi yang ada pada dia. Okey, habis bab keempat. Bab Tangannya yang panas banget ya tangan Nabi Daud itu. Apa dah? Bisa melenturkan besi. Bab terakhir. Okey, iaitu yang kelima mengenai tanah Melayu dan juga besi. Nah, tanah Melayu dan Tuan-tuan sekalian, di tanah Melayu kita ni ada, nak senang faham sangat, kilang besi lah nak cakap antara kilang besi tertua di dunia, iaitu di Sungai Batu dekat Kedah. Nanti boleh type dekat Google Tamadun Sungai Batu. 5 Masehi. Ditemui dan dipercayai berumur kurang lebih 500 ke 800 tahun sebelum Masihi. Kita ambillah paling lama 800 tahun sebelum Masihi. 800 tahun sebelum Masihi. Ada relau-relau. Relau ni tempat meleburkan besi. Relau-relau banyak. Relau tu maknanya kaedah untuk meleburkan besi. Okey. Nabi Daud tadi berapa tarikh dia? 1000 tahun sebelum Masihi. Tamadun Sungai Batu berapa tahun? 500 ke 800. Kita ambil 800 tahun sebelum Masihi. Maknanya beza 200 tahun saja dengan Nabi Daud alaihissalam. Iya. Wujudnya relau-relau di dekat tanah Melayu besi kita itu ya. Jadi maknanya orang Melayu kita dengan besi ni sudah biasa. Iya, sebab itu hari ini saya buat pameran keris. Dulu ya, nenek-nenek moyang Melayu dulu kan pinter banget ya. 200 tahun aja dari Nabi Daud sudah bisa orang-orang Melayu mengolah besi. Hebat itu guys, teknologinya ya. Antaranya beberapa lah. Antaranya adalah bagaimana besi-besi tanah Melayu. Okey, orang Melayu kita ni dapat besi ditempa. Kita bersenjata ni terkenal dengan tempa. Iya, ditempa. Bangsa lain besi tuang. Besi dileburkan, tuang, buat pedang. Sebab itu besi tanah Melayu memang besi-besi dia special. Kadang-kadang bukan hanya besi, campuran dengan berbagai-bagai besi yang lain. Iya, saya ada satu meteor sundang tapi saya tak bawa pada hari ini. Komposisi besi dia sama dengan parangnya Firaun. Sama. Dia ada iron, dia ada besi, dia ada ada tiga unsur kat situ. Sama. Ini bukan saya main cakap cerita. Saya bersama UTM, kita kaji bab besi senjata Melayu. Ada satu sama badik dengan parang Firaun. Badik tu lekat kat magnet tak lekat. Kita pun X-ray, dari cara X-ray dia, ada X-ray untuk besi. Kaji-kaji rupanya kat situ ada besi yang mahal sangat, dipanggil ytterbium. Ytterbium ni kalau zaman moden digunakan untuk buat cermin laser ni. Macam mana boleh ada besi tu orang Melayu buat senjata benda tu? Ini yang menariknya pasal besi-besi tanah Melayu. Sebab tanah Melayu ni relau Sungai Batu tu 500 ke 800 tahun sebelum Masihi. Tak jauh dengan Nabi Daud alaihissalam. Dekat lain-lain dunia, negara Arab tak ada. Iya, hebat banget ya. Tempat Yahudi tak ada. Tapi ada kat tempat kita. Kita tengok sejarah Zulkarnain. Zulkarnain kan dia mengurung makhluk aneh bernama Ya'juj dan Ma'juj. Apa kata Zulkarnain? Atini zubaral hadid. Bagi kepada aku kepingan besi. Okey. Zulkarnain ni tarikhnya bila? 500 tahun sebelum Masihi. 500 tahun sebelum Masihi. Kalau dia kata atini zubaral hadid, mana relau yang ada waktu tu yang manusia temui lah? Melayu ya. Mana? Kat mana relau kat mana? Dekat Sungai Batu, dekat tempat kita. Dekat Sungai Batu. Saya mungkin tak boleh nak bercerita secara beria-ia. Oh, Zulkarnain punya batu mengurung Ya'juj dan Ma'juj tu besi daripada Kedah. Tapi kaji sejarah, buktikan relau yang mana ada kat dunia waktu tu. Kalau dia kata atini zubaral hadid,
Mana relau? Daripada Perancis ke? Iya, ya. Daripada Jepun ke? Daripada tanah Arab ke? Daripada Eropah ke? Karena belum ditemukan ya seumuran dengan relau yang di Sungai Batu tadi ya. Kalau nggak ada yang ditemukan berarti memang dari Sungai Batu, dari Kedah itu ya. Besi-besi untuk Zulkarnain mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu. Wah, ini mind blowing juga ini. Bawa bukti sejarah mana relau yang besar waktu itu. Kamadun kita Sungai Batu. Dan banyak lagi Bisa lah gitu, kisah-kisah maknanya mengenai rahsia alam semesta. Saya dah cerita ada di dunia yang langit Allah turunkan, iaitu besi-besi. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, itu belum lagi ada besi orang Melayu kita dinamakan besi macam-macam. Ada besi kursani, ada besi sayap kumbang, ada besi melela, ada besi bari semut, ada besi bari sotong. Kalau bari sotong tu, kalau keris daripada bari sotong, rendam je terus ada macam dakwat sotong warna hitam keluar. Besi-besi berbagai-bagai. Okey? Keren ya. Jadi maknanya, jadi saya punya kajian banyak kepada bukan bentuk jenis senjata tu, tapi jenis besi tu. Bersama dengan UTM kita kaji jenis-jenis besi dan memang sangat takjub lah. Ada besi itu orang panggil besi, satu jenis besi itu kaji-kaji dia besi dengan titanium dalam tu. Titanium. Oh, macam mana kat tanah Melayu ada benda? Iya, ada titanium. Jadi tuan-tuan sekalian, saya tinggalkan persoalan untuk kita. Okay, baca, kaji sendiri. Nanti tahun depan kita buat soal jawab insya-Allah. Oke guys. Wah. Indo React. Ini keren ini guys ceramahnya. Aku juga baru tahu guys ya, relau tadi ya 800 sebelum Masehi ya. Bisa jadi guys Zulkarnain itu minta besi itu dari orang Melayu gitu ya untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Gimana guys? Tanggapan kalian gimana guys? Wallahu alam lah ya. Memang misteri semua, kita kan nggak tahu juga karena orang-orang Melayu, orang-orang Nusantara itu memang besi-besi untuk kerisnya itu kan kadang-kadang ada yang dari pakai campuran meteor, nggak cuma dari besi aja kan, banyak unsur-unsurnya. Bisa jadi ya guys ya, karena relau tertua itu ada di Sungai Batu itu. Wah luar biasa nih. Keren ini pengetahuan baru nih guys ya. Mantap banget ini ceramah yang satu ini ya. Gimana tanggapan kalian? Komentar di bawah ya guys ya. Nanti kita tengok lagi ceramah-ceramah Ustadz yang bagus-bagus dari Malaysia. Jadi stay tune terus di Indo React TV. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjadi member VIP channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.